Bismillahirrahmanirrahim. Kita sambung lagi pada yang seterusnya. Wa in mashat namlatun fir rijsi thumma hawat fi zaiti aw shuhidat tamshi bi sutratihi. Wa in mashat namlah, apabila berjalan oleh namlah, semut. Wa idh qalat namlatun. Ini masa sesi pertama kita terangkan namlah dalam surah Namal itu bukan betina. Wa immashat namlatun fil rijsi, sekiranya seekor semut, namlah ni menunjukkan pada satu. Sekiranya seekor semut berjalan di atas najis, thumma hawat, kemudian dia jatuh, saqatat, kemudian dia jatuh di dalam zait, dalam minyak, au syuhidat, ataupun dilihat akan dia namlah itu tamshi, berjalan ia fi sutrat, bi sutratihi, di, bi itu maknanya fi, di sutrah. Sutrah maknanya apa? Baju dia. Maknanya semut tu dia jalan atas benda najis, lepas tu jalan atas baju kita. Maknanya kaki dia tu confirm ada najis. Dia jatuh dalam minyak, kaki dia confirm ada najis. Macam mana hukum dia? Tak ada jawab lagi tu. Tu baru in, baru dia punya syarat. Cari jawab dia. Sekiranya nak cari marker kat mana? In daqqa ma hamalat fasmah idza kathurat wa tawwiqin nafsa ma taqwa limati. Dia kata in daqqa ma hamalat. Maka dalam masalah ni ada tafsil. In daqqa ma hamalat fasmah. Maksudnya itu jumlah ni adalah jawab kepada in. Sekiranya daqqa, daqqa tu maknanya sikit, kecil, halus, daqiq lah. Daqqa maknanya daqiq. Sekiranya halus najis yang melekat kat kaki dia, maka fasmah, maka maafkanlah oleh kamu. Mana maksudnya najis itu dimaafkan. Dia masuk sebenarnya kaedah yang tadi tu, yang baru kita baca tadi, iaitu najis yang tidak boleh dilihatkan oleh mata, maka najis itu dimaafkan. In daqqa ma hamalat fasmah wa in kathurat. Idza kathurat. Idza kathurat dengan makna wa in kathurat. Ghayah. Maknanya walaupun idza kathurat. Idza kathurat ay walau kathura. Kalau yang melekat itu sikit, walaupun dia banyak, melekat kat kaki dia banyak, macam contohnya kalau semut kan, mungkin ada binatang banyak lagi kaki. Jadi kaki dia banyak, maknanya yang melekat tu banyak lah, tapi benda tu tak dapat dilihat oleh mata. Ataupun kasurat tu kembali kepada semut. Semut tu banyak. Betul lah, sini semut tu banyak, sebab dia baca dengan tasniah. Walaupun semut tu banyak, segerumbulan semut berjalan di atas air, kemudian jalan, lepas tu dia masuk pula dalam minyak. Jadi kalau iktibar seekor sikit lah, tapi kalau banyak ekor, banyak lah, tapi semuanya jenis tak nampak. Benda ni pun sebenarnya ada khilaf kan, tentang masalah kalau najis yang tak boleh dinampak, kalau dikumpul-kumpul dia boleh jadi banyak juga. Adakah kita kira iktibar yang jumi'at tu? Tak, kita kira keadaan dia yang tak nampak tu. Kita tak kira kalau dikumpul dia boleh jadi yang boleh dilihat. Okey. Kemudian wa tawwiqin nafsa ma taqwa lidimati, itu sebagai satu nasihat dan kaedah sahaja. Wa tawwiqin nafsa ay kallifin nafsa. Kallif. Tawwiq ni asalnya gagahkanlah diri pun boleh juga. Tawwaqa juga memberi makna kalung. Tawwaq tu maksudnya saya meletakkan kalung di tengkuk dia kan. Ada hadis yang siapa yang menzalimi satu jengkal daripada tanah akan dikalungkan atas tengkuk dia 7 petala bumi. Maknanya berat dosa orang yang rampai tanah orang ni, ambil tanpa izin. Tawwiqin nafsa wa tawwiqin nafsa ma taqwa. Maka kallif nafsaka lah, maksudnya kamu bebankanlah dirimu dengan apa? Dengan ma taqwa lidi matihi, barang yang kamu mampu. Takwa bukan takwa, makna takwa tu, takwa ni fi'il mudhari'. Ma tu maf'ul kepada kallif, maksudnya kamu bebankan dirimu dengan amal. Ma tu maksudnya amal lah yang kamu mampu. Kamu mampu apa? Kamu mampu untuk berterusan melakukannya. Faham?
Jadi ini satu kaedah muhimmah dalam amal, seperti mana berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi suka amal walaupun sedikit, tetapi amal itu dibuat secara berterusan. Itu maksud wa tawwiqin nafsa ma taqwa. Taqwa ai kamu mampu. Takdir. Taqwa dengan makna takdiru. Kamu mampu untuk melakukannya. Lidi mati. Ma taqwa lidi mati boleh juga kamu mampu untuk melakukannya secara berterusan. Okey, habis. Kahirratin tawafat fina wa qad hamalat bi rijliha najasan yakhfa bi ru'yatihi wa binti wardana min hushin idha waqa'at fi ma'i'in aw wudhu'in duna kathratihi wal khunfusa wa jaradin wal farashi masha aw shibhi ka quradin fawqa sutratihi baitul watisi idha sirjinu awqadahu Abu Hanifah tatahhar kulla khubzatihi qala an-Nawawi illa qishratun lasiqat bi ardihi falaha ghuslun li tuhratihi wa lahmatun shuyat kal khubzi asfaluha tathiruhu wajibun min rijsi arsatihi. Oh, banyak pula kata ablik ni. Kahirratin, hukum yang tadi tu, yang semut tadi ka sama. Hukum ni yang kata maaf tadi ni samalah macam masalah hirrah. Hirrah ni maknanya kucing. Kahirratin tawafat, seperti mana kucing yang berlega-lega selalu ada bersama dengan kita. Nabi pun sebut fa innaha minat tawafina alaikum at-tawafat. Nabi kata kucing ni binatang yang seling keliaran di keliling kamu. Sebab itu ada tadi kita baca tu khiltah tu. Kalau binatang tu bersama selalu dengan kita, jadi dia ada potensi untuk dimaafkan perkara-perkara yang terbit daripada dia. Jadi kahirratin tawafa fina, sama macam kucing yang tawafat, maknanya duduk berkeliaran di rumah kita. Wa qad hamalat, sedangkan dia telah apa? Membawa birijliha, di kakinya, bawa apa? Najasan akan najis, maf'ul kepada hamalat. Yakhfa, yang tersembunyi, ia najis bi ru'yatihi, daripada pandangan kita. Maksudnya kalau kucing tu ada pijak najis, tapi najis tu sikit sangat sampai tak boleh nampak, jadi kalau dia bijak tak nampak langsung, maka kita hukum juga sebagai apa? Sebagai dimaafkan. Itu maksud kahirratin tawafat wa qad hamalat, kan? Najas birijliha najasan yakhfa bi ru'yatihi, dimaafkan. Apabila apa? Yakhfa, apabila tersembunyilah ia tu kembali kepada mana? Najis. Okey, habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia dalam bahasa Arab, kita satu faidatun, dia ada dipanggil bab. Kita belajarkan saraf, kita ada thulathi, kita ada rubai. Thulathi mujarrad, sulasi mazid, rubai mujarrad, rubai mazid. Jadi huruf asal bagi fi'il ada dua je, sama ada 3 atau 4. Dia tak ada khumasi, tak ada sulasi, huruf asal, kan? Jadi kita ada bab dipanggil sulasi mazid biharfain, bi 3 ahruf. Jadi sulasi yang ditambah dengan satu huruf. Kita ada bab if'al, kita ada bab taf'il, dan kita ada bab mufa'alah. Jadi ini tambah satu huruf, kan? Contohnya tawafa, ini tawafa, tawafa, atawafa, bab if'al. Atawafa, tawafa tak ada kot. Saling tawaf menawaf, tak ada. Itu bab mufa'alah, dia panggil, dia memberi makna mufa'alah, kan? Saling tawaf menawaf. Tapi al-tawafa ada. Soalnya bapa mentawafkan anaknya dalam bab umrah, yang dibawa anak dia untuk ditawaf. Yang anak dia yang belum ni lah mais, dia wajib bawa dia supaya. Okey, sekarang ni bila kita belajar dalam ilmu saraf, dia ada satu perkara dia belajar, dia panggil khususiyatul bab. Sebenarnya bahasa sebenarnya khasiyah atau khawasul bab. Contohnya kalau fi'il ni kita nak bawa mujarrad jadi mazid. Bab apa? Setiap bab tu dia ada dia punya makna khas.
Contohnya kalau bab if'al, memutaaddikan fi'il yang lazim. Banyaklah if'al, banyak. Kita terang tentang bab taf'il. Bab taf'il. Ni tawafa ni bab taf'il. Jadi bab taf'il, jadi tawafa ni antara dia punya khususiyat, bab taf'il ni antara dia punya khasiatul bab ni adalah yadullu 'alal kathrah. Nak tunjuk benda tu banyak. Sebab tu dia ada beza. Ghaliqtul baba, saya tutup pintu. Ghallaqtul abwab, kalau banyak pintu yang ditutup, ghallaqtu. Wa ghallaqatil abwaba, dalam surah Yusuf, maka Sulaikha telah menutup pintu-pintu. Oleh kerana perbuatan tutup tu berlaku banyak kali, maka digunakan bab taf'il, ghallaqat. Sama juga tawafah. Tawaf sekali. Kalau tawaf sekali banyak selalu. Jadi kita guna tawafa. Sebab tu dalam ni ditulis tawafa, maksudnya kucing tu memang bergeliar, sering bergeliar ada di sekeliling kita. Itu faedah daripada bab taf'il. Okey. Wa binti wardana min hushin. Binti wardana lipas. Wa binti wardana min hush. Hush ni apa? Tandas. Hush. Hush ni tandas, tempat kumuhan. Kumuhan apa ni? Tandas. Hammam, khala, mirhaq, semua makna tandas. Okey. Wa binti baca dia. Kenapa baca wa binti? Dia ataf kepada kahiratin wa binti. Jadi ataf kepada majrur. Wa binti wardana min hush. Dia kata binti wardan ni mana sejenis serangga seperti lipas yang dia datang daripada hush, datang daripada tempat tai tu, dia ada serangga kan. Idza waqa'at fi ma'in aw wudu'in. Kalau binatang tu kan datang daripada hush, tempat tai. Dia jatuh dalam ma'i, cairan, cecair. Ataupun wudu, bukan wudu. Wudu ni air wudu. Wudu ni perbuatan berwudu. Wudu air mengambil wudu. Okey. Fi ma'i'in aw wudu'in duna kathratihi. Maksudnya apa? Dimaafkan kalau sedikit, tidak dimaafkan kalau banyak. Duna kasratihi itu sebenarnya dia ada lah sini, ataf sini ni. Fasmah kahiratin duna kasrati. Maksudnya kalau banyak, fasmah duna kasrati, kalau banyak maka ia tidak dimaafkan. Maksud yang dimaafkan tu hanya sedikit sahaja, barulah dimaafkan. Okey. Allahu akbar. Seterusnya wal khunfusa wa jaradin wal farashi masya aw shibhi ka quradin fawqa sutratihi. Wal khanfusa. Wal khunfusa ni apa? Kumbang. Tikus. Tikus pula. Apa ni, lipas. Lipas bintu wardan. Dah, khunfusa tu lipas. Khunfusa lipas kan? Khanafis. Kumbang. Kumbang. Bintu wardan. Kumbang, jarat belalang, farash kelkatu, masya. Jadi ini pun sama. Dia ni ataf kat sebelum ni juga. Sebab tu baca bagi bawah. Wal khunfusa wa jaradin wal farashi masya. Au shibhihi ka quradin fawqa sutratihi. Jadi fawqa ni, dia ni zaraf dia punya muta'alliq dia adalah masya, kan? Berjalan di atas sutrah, maksudnya pakaian dia. Dia kata seperti kumbang, jarad belalang, farash kelkatu, masya berjalan, au shibhi ataupun yang seumpama. Seumpama. Maksudnya serangga-serangga lah
Itu hanya contoh-contohnya masa serangga-serangga yang banyak di sekeliling kita ni. Jadi kalaulah mereka ni ada pijak atas najis, kemudian datang pula dekat air kita, datang pula atas baju kita tu semua tidak akan dihukum sebagai najis. Itu yang dia nak terangkan. Maksudnya najis yang melekat pada kaki-kaki serangga-serangga kecil ni. Jadi kalau kena, walaupun baju kita basah, kalau baju kita kering lah, tak ada iskal. Walaupun baju kita basah, maka hukumnya adalah suci. Kemudian Baitul Watis. Baitul Watis, furun apa? Tempat bakar. Apa dalam Al-Quran tak ada kan dalam kitab tanur lah. Tanur, furun tempat bakar roti tu, furun, oven. Kan dalam kitab dia kata idza watisat al-har. Watisat mana panas. Bila panas membakar oleh peperangan. Jadi watis tu dia panggil rumah panas, rumah bakar. Faham tak? Idza sirjinu awqadahu Abu Hanifah tatahhar kulla khubzati. Ini masalah roti yang dibakar di dalam tanur yang dia punya wakut dia. Maksudnya bahan bakar dia tu menggunakan tahi. Itu isu dia sekarang ni. Sekarang ni dia kata Baitul Watis, bermula tanur, tempat bakar, tak kisahlah berbentuk tempayan tu ke ataupun dia bakar jenis. Maknanya tempat bakar, tapi poin dia punya wakut dia punya bahan bakaran dia menggunakan sirjin. Sirjin tu tahi lah, tak kering. Idza sirjinu awqadahu. Apabila sirjin awqadahu, dia telah nyalakan sirjin tu. Maksudnya nyala, bakar sirjin tu, nyalakan api. Ada asap. Maka Abu Hanifah Imam Abu Hanifah tahhar, telah menghukum suci. Tahhar, telah menghukum suci semua roti-rotinya. Maksud roti yang dimasak di atas tanur yang sebegitu rupa, yang menggunakan wakut daripada najis, hukumnya suci. Kita kalau ada dia punya asap tu najis yang dimaafkan, bukan suci, najis yang dimaafkan. Okey. Kemudian qala an-Nawawi, telah berkata oleh Imam Nawawi, illa qishratun lasiqat bi ardihi falaha ghuslun li tuhratihi. Apa maksud dia? Dia kata wazal qaul dhaif. Okey. Jadi Imam Nawawi kata kecuali qishrah. Qishrah tu maksudnya apa? Kulit roti yang dia gini, dia roti ni dia ada dia punya kulit tu yang bawah. Kulit tu, qishratun tu, kulit tu yang hitam tu lah, yang bawah tu bukan kulit. Yang melekat tu. Jadi tempayan tu dia tu najis. Sebab bila dibakar, jelaga tu kat tepi ni najis. Jadi bila kita pam roti, faham tak? Jadi kulit dia tu kena pada dinding ardu baitil watis. Faham? Tu maksudnya dia punya dinding tu lah. Tu maksudnya dinding kepada baitul watis. Jadi dia kata bila kulit tu kisra, kulit kepada roti tu kena, maka dia najis. Jadi kalau nak makan kena basuh dulu. Kalau basuh barulah boleh makan. Kalau tak basuh, tak boleh. Itu Imam Nawawi sebut dalam kitab mana ni? Dalam Majmu'. Qala an-Nawawi illa qishratun lasiqat bi ardihi falaha ghuslun li tuhratihi. Maka dia basuh li tuhrati ay li ajli taharatihi. Untuk dia basuh. Dia kata ini qaul dhaif. Pendapat mutamaknya benda tu memang dimaafkan. Sebab itu
roti yang dimasak menggunakan bahan bakaran daripada tahi najis tu boleh dimakan, tak perlu dibasuh. Itu pendapat yang muktamad sekiranya sedikit. Itu syaratnya. Sekiranya sedikit dan tak wajib dibasuh. Itu memang disebut dalam kitab. Dalam sini dia bagi contoh, telah ditanya Allamah Ziyadi. Macam mana banyak yang orang buat sekarang ini, zaman dia, bakar roti dengan menggunakan arang daripada najis. Kemudian setelah roti itu dimasak, roti itu dikecai-kecai kan, buat dalam susu pula. Nampak tak? Dia bawa masalah tu menunjukkan. Jadi roti tu dah kena asap najis, lepas tu buat dalam susu. Jadi susu tu macam mana pula? Najis ke tak? Faham tak? Atau buat cicah air ke dan seumpamanya. Maka dia kata bi annahu ma'fuun anhu. Dia kata dimaafkan walaupun dia mampu menggunakan bahan bakaran yang suci. Tak ada syarat. Tak ada syarat dimaafkan kalau tak ada alternatif suci, tak ada. Maksudnya kalau ada alternatif pun dia guna juga bahan bakaran daripada waqut yang najis tadi, hukumnya adalah dimaafkan. Dia kata kalaulah setelah kita kecai bawa dalam susu, susu tu kita minum, kalau baju kita kena susu tu pun tetap apa? Tidak najis. Jadi ini sama jugalah dengan masalah yang daging tu, nanti ada bab dia. Masalah darah yang ada atas daging, orang kata dia punya kari tu kena basuh, kan? Tapi kalau kita kiaskan masalah susu ni, maka dia kata susu tu yang ada apa? Yang ada roti yang kena asap yang apa tadi? Najis. Yang najis tadi, susu tu masuk, kalau susu tu kena pada sesuatu, maka dia tidak akan menajiskan sesuatu tersebut. Okey? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa lahmatun syuwiyat kal khubzi asfaluha tathiruhu wajibun min rijsi arsatihi. Arsah ni arduhu al-khaliyah an ainin nar al-kaina min dhalika as-sirj. Jadi di sini dia bawa masalah daging. Walahmatun, dan dia kata sekeping daging syuwiyat yang dia apa? Dibakar, dipanggang. Ni. Asfaluha kal khubzi. Itu dia punya sebenar ni. Asfaluha kal khubzi. Jap. Walahmatun syuwiyat kal khubzi asfaluha. Tathiruhu wajibun min rijsi arsatih. Dia kata daging yang dipanggang, dia punya bawah daging tu samalah. Kan daging tu kita letak atas. Contohnya kita bakar atas macam tempat sate tu kan. Katakanlah dia punya bahan bakaran tu daripada benda najis. Jadi dia kata yang bawah tu, kan dia ada atas, ada bawah. Ada atas, ada bawah. Dia kata walahmatun syuwiyat asfaluha kal khubzi. Itu maksud ibarat ni. Maksudnya dia punya bahagian bawah daging tu sama macam bahagian bawah roti yang tadi tu, fishrah. Kan Imam Nawawi kata kena basuh. Ustaz ni pun dia qaid dengan macam yang tu sebenarnya, walaupun itu dhaif, sebenarnya tak wajib basuh. Cuma dia berjalan mata ni atas yang tadi tu. Yang kata wajib basuh kishrah tadi tu kan, kishratul khubz. Maka kat sini walahmatun syuwiyat asfaluha kal khubzi. Itu dia punya susunan ibarat dia. Kal khubzi asfaluha kal khubzi tathiruhu wajib. Menyucikannya dan membersihkannya hukumnya adalah wajib. Bersihkan apa? Min rijsi, daripada kotoran najis. Rijsi itu najis lah, daripada najis yang ada pada arsah. Arsah tu maksudnya ard tadi. Yang tu fi ardihi. Sini dia guna perkataan arsah pula. Kan dalam kiamat pun dipanggil arsatul qiyamah. Arsatul qiyamah maksudnya bumi hari kiamat. Dia guna arsah. Jadi kan bila macam tadi lah, dinding tu kan kena dengan ada debu-debu najis tu sebab asap. Bila kita letak daging atas tu, maka melekatlah dengan serbuk-serbuk ni. Jadi sebelum nak makan kena buang dan kena cuci baru boleh makan. Tathiruhu wajibun. Itu maksud membersihkannya wajib. Min, bersih daripada apa? Min rijsi, daripada najis arsati,
najis tempat yang tadi diletakkan daging atasnya, dan tempat tu najis sebab kena dengan arang daripada bahan bakaran yang berasal daripada najis. Tapi dalam syarah dia kata ini adalah dhaif, pada mutamatnya sedikit, sekiranya sedikit maka ia dimaafkan. Khalas. Masalah seterusnya, masalah daging yang direbus dengan air kencing. Daging yang direbus dengan air kencing, macam mana tu isu dia? Wallahmu in tabahu bil bauli aw najisin faghaslu zahirihi kafin li jumlatihi aw tabkhuhu bi tahurin tuhru batinihi aw asruhu awjuhun ta'ti bi laftatihi wa baydatun tubikhat fi ma'i'in najisin fala karahata kull hashwan bi sufratihi fi shamilin qalah wal maliki ra'a manafidh al qishri tujriha kalahmatihi daliluhu baydatun fi khirqatin shuyat farashhuha mani'un ihraqa khirqatihi. Apa ni? Allahu akbar. Wal lahmu, lahmu maknanya daging, laham. Dekat Baitul Maqdis dia ada satu tempat nama Baitul Laham. Baru ni saya pergi Baitul Maqdis, tempat Baitul Laham tu ada tempat yang didakwa sebagai tempat kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Kenapa dia panggil Baitul Laham? Laham tu maksudnya Nabi Isa. Dia umpamakan dirinya seperti daging, ataupun beliau telah umpamakan dirinya sebagai daging, maksudnya memberi manfaat kepada manusia. Seperti roti memberi manfaat kepada manusia, sebab daging dan roti adalah main kan makanan bagi orang Arab khususnya. Dia tempat tu dipanggil Baitul Laham, yang didakwa, tapi kita tak etikad lah. Itulah tempat lahirnya Nabi Isa alaihissalam. Okey, tapi tempat tu gereja lah sekarang ni. Tempat yang kata lahir tu adalah gereja bagi orang Kristian. Wallahmu, dan bermula daging in tabahu, sekiranya mereka masak daging tu bil bauli, dengan air kencing, au najisin, ataupun dengan najis, tak kisahlah najis apa pun. Faghaslu zahirihi, membasuh luarannya cukup dah. Ini pendapat yang muktamad. Maksudnya kalau daging tu direbus dengan najis, sama ada najis atau mutanajis. Yalah, kalau dengan najis pun macam ni cara dia, mutanajis lagi ringan. Macam saya bagi surah tadi, macam mana boleh jadi tu, takkanlah gila lagi dekat air kencing kan. Mungkin surah macam contohnya lauk tu, kuah tu dia jadi apa-apa masuk najis. Jadi daging dah ada dalam tu, seolah dia direbus dalam benda yang najis kan. Sekarang ni dia benda ajar kat ni, macam mana cara nak cuci daging tu. Sebab rebus, adakah wajib perah sampai hilang zat-zat dalam tu, ataupun kita kena, satu lagi pendapat kata kita daging tu kita kena rebus pula dalam air yang putih, yang mutlak, dan buat macam tu, ataupun macam mana cara nak cuci daging tersebut. Itu persoalan dia. Wallahmu in tabahu bil bauli aw najisin faghaslu zahirihi kafin. Itu jawabnya. Jawapan kepada soalan tadi, ghaslu zahirihi kafin, membasuh luarannya sudah memadai. Li jumlati, untuk keseluruhannya. Jumlah tu maksudnya keseluruhan. Membasuh zahirnya sudah untuk keseluruhan. Maksudnya kalau kita cucur air atas zahir dia dan hilang dia punya zat-zat, kalau ada kencing tu dia punya kena hilang lah. Basuh dengan makna basuh lah, bukan cuci air je. Basuh dengan syarat-syarat basuh, iaitu menghilangkan bau, warna dan rasa. Maka basuh zahir saja kafir, sudah memadai. Li jumlatihi, untuk kebersihan keseluruhan daging. Itu maksud faghasluhu kafin li jumlatihi. Ini ni dia akan bawa akwal lain. Ada satu akwal lagi, ataupun cara nak cuci dia, tabkhuhu bi tahurin, tabkhuhu bi tahur, ataupun cara nak bersih dia kena masak balik tapi dengan air suci lagi menyucikan. Maksudnya buah air kosong, daging kita rebus, masakkan dia, supaya air putih tu masuk pula dalam daging. Tabkhuhu bi tahurin tuhru batinihi. Jadi huruf tu nak jadi apa kat sini? Tabkhuhu bi tahurin.
tuhru batini. Betul lah. Tuhru tu khabar. Maksudnya dia kata memasaknya dengan air yang tahur adalah penyucian untuk dalamannya. Itu adalah penyucian untuk dalamannya. Maksudnya satu lagi qaul kata, satu lagi wajah kata cara nak cuci dia kena rebus tadi. Baru kalau sekadar cuci air dia hanya luar je bersih. Dalam tak boleh. Maksud kalau makan yang luar boleh, kalau potong makan yang dalam tak boleh. Kalau nak basuh luar dalam bersih kena rebus. Jadi au tabghuhu bi tahurin tuhru batinihi, au ini qaul yang ketiga. Au asruhu, wajah yang ketiga. Au asruhu kena perah. Tilka aujuhun, semua itu adalah wajah-wajah. Aujuh tu khabar kepada mahzuf tilka. Semua itu adalah wajah. Ada 3 wajah. Wajah wajah tu maksudnya pendapat ulama Syafi'i dalam menerangkan cara nak cuci balik daging yang telah direbus sedemikian rupa. Aujuhun ta'ti, itu semua adalah wajah-wajah yang datang, maksudnya dalam masalah ini. Jadi kesimpulannya ada 3 pendapat. Basuh zahir saja, masak yang kedua kena perah sekali. Ini adalah dhaif. Dhaif. Muktamad dia yang pertama. Tengok dalam Mughni pun sampai disebut muktamad dia yang pertama, membasuh luar saja sudah memadai. Okey, aujuhun ta'ti bilaftatihi. Laftah maksudnya bil iltifati ilaiha. Ini adalah wajah-wajah yang datang ia. Nak terjemah apa tu? Tu dia kata kat sini. Ibarat ni ada rokakah, kita tahu. Laftati maksudnya bil iltifati ilaiha. Tak apa. Seterusnya masalah telur pula. Wa baydatun tubikhat, telur yang dimasak di dalam air mutanajjis. Telur. Fala karahata, maka tidak ada makruhnya. Kul, makanlah oleh kamu. Hashwan, isinya sekali dengan kuning. Faham? Maksudnya kalau telur tu rebus dengan air mutanajis, kita makan dia punya isi semua sekali sampai kuning-kuning semua kita makan, maka apa? Fala karahata, tidak ada makruh berbuat demikian. Maksudnya dia punya putih, kuning tu semua adalah suci murni, boleh dimakan walaupun direbus dengan air yang mutanajis ataupun air najis. Tak ada depan. Ulama yang mengatakan ada ulama kata tak boleh. Jadi dia punya boleh tak boleh ni satu isu. Adakah air masuk dalam kulit telur? Ada ulama kata tak boleh. Jadi boleh tak boleh kita kena buktikan ada tak air rebusan tu masuk ke dalam. Kalau ada, dia jadi ukur air. Jadi mereka yang mengatakan tak perlu tu, dia kata air tak masuk. Dia akan buktikan bahawasanya air tak masuk kulit. Tengok apa dia kata. Fi syamilin qalahu, di dalam kitab Syamil telah berkata akan dia, Imam Tawalli kan Syamil. Wal maliki ra'ah, wal maliki ra'ah, dan ulama yang bermazhab Maliki berpandangan manafidhal qishri tujriha kalahmatihi daliluhu baydatun fi an. Imam Malik ataupun ulama bermazhab berpandangan, dia kata manafidhal qishri. Apa maksud manafidhal qishri? Manafidhal qishri ni maksudnya kalau pada manusia ni kita ada liang-liang roma kan. Maksudnya dia ada liang yang boleh masuk dalam. Dia kata manafis. Maksudnya kulit telur tu. Kulit telur tu dia ada manafis. Dia ada tempat masuk. Tempat laluan masuk. Dia kata manafidhal qishri tujriha kalahmatihi
tujriha ni zahir makna dia kamu memberi kepadanya hukum kan. Tujriha maksudnya kamu memberi kepadanya manafizal qishri, hukum seperti mana hukum daging. Maksudnya seperti mana daging di mazhab Maliki lah tu. Daging tu kalau rebus macam tu, maka dalamnya itu dikira najis. Maka sama juga kalau telur direbus, maka dalam telur itu juga dikira sebagai najis. Daliluhu, dia orang datangkan dalil. Dalil bahawasanya telur ni, kulit telur ni ada manafis. Jadi ini contoh yang mana ada masalah hukum fiqah ni, kita kena serah pada pakar. Kita ada kaedah. Contohnya lah, kita ambil contoh, kan kita punya kaedah kalau atas badan kita ni ada sesuatu yang tak tertelap air, maka wuduk tak sah. Kan? Wuduk tak sah. Jadi ada orang tanya soalan tentang sesuatu benda lah ada atas badan dia masa wuduk. Wuduk dia sah ke tak sah? Jadi wuduk dia sah tak sah bergantung kita tahu air masuk ke tak masuk. Jadi air masuk ke tak masuk itu bukan hukum fiqah kan? Nak tahu itu bukan hukum fiqah. Itu hukum wakil. Jadi ada benda yang kita pun tak tahu. Itu kita tanya orang yang pakar dalam bab tu, adakah air akan tembus kepada benda yang seumpama itu? Ada benda yang kita boleh tengok je, ada benda yang mungkin ke doa. Jadi kat situ perlu, maksudnya perlu ilmu tentang benda tu lah, barulah keputusan yang tepat dapat. Sama juga macam kulit ni, kaedah sama je. Kena sesuatu yang kena najis betul najis. Sesuatu yang kena tak, sesuatu yang tak kena tidak. Sekarang ni dalam telur tu kena ke tak? Bergantung kepada adakah kulit tu boleh ditembusi oleh air semasa rebusan. Jadi orang yang mengatakan dalam tu murni, putih dia ke kuning dia murni, sebab dia kata tidak ada manafis. Halas, kan? Orang yang kata tak, dia kata ada manafis, dia bagi bukti lagi bahawasanya ada manafis. Apa dia kata? Daliluhu. Daliluhu. Dia kata dalil yang pertama, baydatun fi khirqatin syuwiyat. Baydah ni sebiji telur, fi khirqatin dalam secarik kain. Khirqah tu maksudnya carik kain lah, kain syuwiyat yang telah dibakar telur tersebut. Saya ambil yang dalam syarah ni, dia kata biji telur kalau dia ni dibakar dan dibalut dengan perca kain, maka perca tersebut tidak terbakar kerana peluh telur itu rembesan daripada liang-liang, lalu menghalang daripada terbakar. Maksud dia, ini pun tak faham, tak jelas. Tapi dia nak buktikan. Dia kata macam mana? Maksudnya daripada dalam telur tu boleh keluar sesuatu yang mana dia kena pada benda yang kain yang kita tutup tu, menyebabkan kain tu tidak terjejas. Jadi menunjukkan ada rembesan daripada dalam telur yang boleh keluar daripada dalam sehingga melepasi kulit. Faham tak? Itu dia nak buktikan bahawasanya ada manafis. Jadi nampak tak? Yang ni dia punya dalil ni bukan dalil syarak kan? Dalil tu pada wakil. Wakil sebenarnya ada ke tak? Jadi dia membuktikan ada dengan wakil tadi. Yang pertama. Yang kedua, dia kata farashhuha mani'un ihraqa khirqati. Jadi rasyah tu macam rembesan air daripada dalam telur itu mencegah daripada membakar khirqah yang ada di luar tadi. Tapi ada satu jawapan yang lebih jelas. Orang bagi yang lain. Kita ambil rempah. Dia kata kamun, macam orang masak telur pindang ni. Telur pindang. Tengok. Telur pindang.
Yang satunya dalil ni lagi kuat. Okey, telur pindang. Tahu kan telur pindang? Kita rebus kan? Telur dalam tu tukar. Air masuk ke mana? Maksudnya air boleh masuk. Kan? Jadi hujah tu nampak kuat kan? Maknanya air daripada luar tu dia boleh masuk ke dalam. Jadi berdasarkan itu, jadi kalau telur tu direbus dalam air yang betul najis, maka dalam tu pun najis lah. Dalam tu dikira sebagai najis. Dia bagi contoh kat sini, dia kata kalau dalam air tu kita letak kamun. Kamun tu adalah rempah. Kita letak, kita rebus, dia punya rasa rempah tu akan ada pada isi dalam telur. Menunjukkan ada manafir yang boleh masuk, benda luar tu boleh masuk ke dalam. Bukan hanya daripada dalam rembes keluar, tak. Daripada luar pun dia boleh masuk ke dalam. Jadi atas perkara itu, maka telur tersebut hukumnya tidak boleh dimakan. Jadi dia kalau ikut ibarat ni, basuh je lah, kita basuh saja. Sebab dia jadi macam ni. Contohlah kita rebus telur, kita tak perasaan ada tai, ya kan? Ada tai. Kat situ lah sebenarnya lebih munasabah dia punya pembahasan dia. Jadi sekarang ni okey, kita dah selesai rebus, tengok ada tai. Yalah, bubuh dalam periuk kecil je, air sikit je. Jadi soalan dia, adakah wajib basuh telur tu, telur yang dalam tu lah, ketika kita nak makan ataupun tak. Tapi kalau contohnya kan, dalam situasi macam ni, kalaulah memang betul kulit telur tu ada tai ayam, masa kita rebus tu, maka air tu dia akan jadi najis. Maka secara pasti kulit telur tu adalah najis. Itu tak ada khilaf. Kulit telur tu najis. Jadi kalaulah masa kita kopek telur tu, tangan kita basah ke apa ke, lepas kita pegang, dia jadi segi itulah, maknanya dia akan menajiskan air. Jadi atas kaul ini, maka maknanya kulit telur, kalau kulit telur itu ada najis, maka masa kita nak makan yang putih tu pun kena basuh, barulah kita boleh makan. Kalau tak boleh dimakan. Okey. Namun kalau muktamad mazhab Syafi'i tak perlu basuh yang dalam tu. Itu kan mazhab Maliki. Itu dalil untuk mazhab Maliki. Al-Maliki, bukan mazhab Syafi'i kan? Syafi'i, kulit telur itu, maka fala karahata tadi, fala karahata kul hashwan bisufrati, kan dia kata, maka tidak makruh kamu makanlah dia punya isi dia bisufratihi, bersama dengan kuning yang ada padanya. Okey? Telur terletak. Dulu dikahwin masak banyak tu memang confirm ada. Jadi kalau letak tu pastilah, sebab dia punya point, dia punya point dia yang kata tak perlu, sebab kita kata tidak ada ruang yang boleh masuk daripada luar ke dalam. Jadi kalau dia dah terletak tu, itu memang wadih dan jelas. Okey, masalah hukmu 'addah. 'Addah tu maksudnya gigitan. 'Adhun masdar kan? 'Addah ni dipanggil apa? Masdar. Kita ada masdar mimi. Kita ada masdar apa? Marrah. Lagi satu? Masdar apa? Masdar apa? Masdar menunjukkan kepada bilangan. Masdar menunjukkan kepada hay'ah, kan? Menunjukkan kepada hay'ah. Okey. Jadi masdar, saya ulang balik bagi ingat, kan? Jadi masdar mimi maksudnya masdar yang daripada ada mim. Masdar mimi, kan? Jadi masdar marrah tu masdar yang menunjukkan kepada bilangan. Fajliduhum samanina jaldatan, maksudnya menunjukkan kepada bilangan. Fa akhadnahum akhdha azizim muqtadir, kan? Maksudnya dia menunjukkan kepada jenis. Maksudnya kami azab mereka, azab seperti azab orang yang perkasa dan juga kuat. Dia ada jalasa jilsatal anil, dia panggil hay'ah, menunjukkan kepada hay'ah. Dia telah duduk seperti bentuk jilsah, bukan jilsah, seperti duduknya
maf'ul mutlak lah. Tapi yang tu secara khusus segi makna. I'rab dia sama je, semua maf'ul mutlak. Cuma dari segi makna dia memberi makna hay'ah. Hay'ah maksudnya dia ni duduk seperti duduknya amir. Maka jalasa jilsatal amir. Dia panggil. Daraba darbal mulakib. Dia ni pukul seperti pukulan peninju. Dia panggil masdar menunjukkan kepada hay'ah. Hay'ah sesuatu perbuatan. Jadi addah. Addah tu gigitan. Tapi sebenarnya kalau diletak tu dia ada memberi makna satu lah, satu gigitan daripada anjing. Wa 'addatul kalbi yakfi ghaslu zahira. Ini masalah ni. Ini pun khilaf juga. Sekarang ni yang tadi saya sebut tentang masalah kalbun mu'allam. Kita hantar anjing pergi buru, dia dapat digigit. Jadi kawasan yang dia gigit tu wajib basuh ke tak? Wajib basuh tasbih. Jadi dia kata wa 'addatul kalbi yakfi ghaslu zahiriha wa qila bal wajibun taqwiru 'addatihi wa qila 'afwun bila ghaslin wa ba'dhum in 'adda 'irqan fanajis kulla lahmatihi. Perbahasan ni memang khilaf empat mazhab berkaitan dengan kalbun mu'allam ni. Kalau anjing tu dia gigit kat tengkok, gigit tenggelam ni, tenggelam, maka macam mana cara kita nak cuci? Tengok ada beberapa pendapat. Yang pertama, memadai kita basuh yang zahir saja. Tapi basuh kena 7 kali sama. Dia bukan basuh sekali sebab itu anjing kan. Maka fayakfi, cuma wajibnya basuh zahir saja. Wajib basuh zahir saja sehingga kawasan yang mana kena dia punya taring, maka kena sampaikan air. Yang kedua kata kena takwir. Takwir tu maksudnya korek, buang yang kawasan yang digigit tu, yang selain daripada tu saja boleh dimakan. Yang ketiga kata waqila afun. Dia kata ada qil kata afun, dimaafkan. Alas. Tak perlu basuh. Kaul yang keempat, dia kata ada tafsir. Kalau dia gigit dekat kawasan urat darah ni, maka semua dia punya daging binatang tu tak boleh dimakan. Najis kulla lahmatihi. Sebab dia kata bila gigi tu kena pada urat tu, darah tu jadi bertanis seluruh badan. Seluruh daging yang bersama-sama urat tu semua jadi najis. Dhaif. Pendapat muktamad dia kita wajib basuh. Wajib basuh. Basuh macam biasa. Kawasan yang kena gigitan, kena air liur dia, kawasan itu yang wajib dibasuh. Kawasan lain tidak wajib dibasuh, dan kawasan yang telah dibasuh boleh dimakan. Pembahasan ni memang ada kalau kita baca dalam bab tu Said. Kita fiqh, dia akan bahas dalam bab Said Az-Zabaih tentang masalah buruan. Okey. Khalas. Seterusnya masalah rutubatul farj. Dalam minhaj pun ada tajuk ni. Dia ada 3 benda dibahaskan. Alaqah, mudghah, rutubatul farj. Alaqah, mudghah ni najis ke tak najis, suci ke tak suci. Contohnya kambing. Kita ni dia gugur ataupun kita sembelih, dalam perut dia tu ada mudghah. Janin tu besar mudghah je. Benda tu najis ke tak? Ataupun mudghah yang keluar daripada perempuan yang gugur. Jadi mudghah tu najis ke tak? Kan? Ada 2 pendapat. Pertamanya tidak najis. Dan satu lagi rutubatul faraj. Syekh Haidar selalu sebutlah. Jadi khulasah masalah rutubatul faraj ni. Dia bukan hanya untuk manusia, binatang pun termasuk. Masalah rutubatul faraj ada 3. Satu, dia rutubah tu hanya lembapan di luar faraj, luar. Sepeluh lah, peluh. Maka yang itu adalah suci bila khilaf. Tak ada khilaf langsung, suci. Yang kedua, rutubah yang ada dalam batin faraj. Batin, dalam. Keluar dari dalam. Itu nak dibahaskan tentang masalah keputihan tu. Jadi keputihan tu najis ke tidak? Jadi keputihan tu najis ke tidak bergantung dia tu, keputihan ni dia datang daripada mana? Kalau dia datang min batinil faraj, maka dia najis bila khilaf.
Yang ada khilaf tu, yang dalam kitab Minhaj ada khilaf masalah tu farah ialah rutubah yang datang di, kalau manusia ni dipanggil madkhalul zakar, iaitu di laluan yang mana zakar boleh masuk. Jadi rutubah yang datang daripada situ tu najis ke suci? Itu ada khilaf. Muktamad dia suci. Muktamad dia adalah suci. Faham tak? Luar farash, batinil farash najis tanpa khilaf. Yang ada khilaf tu adalah madkhalul zakar, ataupun ada kitab digunakan mutaraddiduz zakar, tempat yang maksudnya zakar boleh masuk. Jadi di situ kalau keluar basahan dan seumpama daripada perempuan ataupun daripada binatang, maka adakah dia najis ataupun tidak, maka dia suci. Daripada situlah dikeluarkan hukum bahawasanya telur yang ayam lepas telur, pup panas-panas telur tu, dia punya kulit telur tu najis ke tak? Kulit telur ayam tak najis. Kulit telur ayam tak najis. Yang najis kalau kulit telur tu kena air, kan? Apa? Roti canai telur basuh. Yalah orang tempat mamak tu, telur basuh lah, tanah tu yang tak basuh. Itu orang tanya marjak komen tu mana? Jadi itu memang diistimbatkan. Kulit telur tu tidak najis sebab dia keluar tu di laluan. Kalau ayam tu mutaraddidus zakar, so tidak wajib dibasuh. Kena faham tu, yang orang kata kulit kena basuh tu kalau kena tahi, kan? Dia tu kalau panas-panas tu kita makan terus sebiji, dengan kulit-kulit sekali, tak apa, nak bagi tahu dia tu tak najis. Dengan kulit sekali, tak ada apa, sebab dia memang bukan najis. Diistimbat daripada masalah rutubatul farj. Dibawa juga masalah baby, tapi benda tu jarang berlaku lah. Dia kata badan baby tu kalau baru lahir tidak najis, tapi kalau ada darah pun semua najis lah. Andainya dipanggil lahir kering, dia ada wiladah yang kering, dia panggil, jarang berlaku, maka dia punya tubuh dia tu tidak dihukum najis. Maksudnya kalau orang pegang tangan basah, dia punya tangan tidak dihukum. Dia bertitik tolak daripada permasalahan rutubatul farj. So kita tengok apa masalah rutubatul farj ni. Rutubatul farji man yahki najasataha qad qala fi waladin yu'fa wa baydatihi fi shamilin ajma'u thumma al-imam ra'a tafri'a dhaka ala tanjisi billatihi mujami'un farjuhu fihi al-khilafu idha lam yasbiq al-mazyu aw najja binublatihi maniyuhu najisun fil halataini kadha rutubatun qullahu yufta bihijratihi tariyatun lidima'il haidhi mu'qibatun fi tuhriha nadharun tusma biqassatihi zaitunatun nuqi'an fi ma'in najisin faghaslu zahira kafin kajubnatihi. Banyak masalah pula. Rutubatul farash. Jadi yang saya sebut tadi itu yang muktamad. Saya kasih dia ada bawa khilaf. Masalah lembapan yang ada pada farash. Man yahki, orang yang telah menghikayatkan bahawasanya rutubatul farash itu adalah najis. Maksudnya qaul muqabil yang dhaif. Sesungguhnya mereka telah berkata pada anak dan juga pada telur bahawasanya ia dimaafkan. Maksudnya mereka yang mengatakan rutubatul farash itu najis, maka telur yang keluar tu kulit je najis, tapi mereka kata cuma najis tu dimaafkan. Kita kata tak, dia suci, dia tak ada istilah najis dimaafkan. Tapi atas qaul yang mengatakan dia adalah najis, maka betul lah istilah tu, dia adalah najis yang dimaafkan. Qad qala fi waladin yu'fa wa baydatihi, maksudnya mereka telah kata pada masalah anak dan masalah telur, mereka kata apa? Yu'fa, dimaafkan akan dia. Okey. Fi syamilin ajma'u. Fi syamilin ajma'u. Thumma al-imamu ra'a, imam siapa ni? Imam Haramain. Tafri'a dhaka ala tanjisi billatihi. Yalah. Dalam kitab Syamil mereka
mengatakan masuk dalam kitab Syamil, zahirnya masuk dalam kitab Syamil menukilkan bahawasanya ulama Syafi'i telah zahirnya ajma'u ni mungkin makna ittifaq. Maksudnya ulama Syafi'i telah ittifaq bahawasanya kulit telur itu dia adalah najis, cuma dia najis yang dimaafkan. Kemudian Imam Haramain dia berpandangan tafri'a dzaka. Tafri' kita pecahkan masalah kulit telur ni suci ke najis ni, kita masalah tu berpunca daripada masalah adakah dia punya rutubah tu najis ke tak. Orang yang kata rutubah tu najis, maka kulit tu najis. Orang yang mengatakan rutubah tu tidak najis, maka kulit tu tak najis. Faham tak? Jadi dia punya punca masalah tu adalah tu dia kata tafri'a dzaka ala tanjisi billah. Billah tu maksudnya rutubah. Billah tu balal basahan farash. Jadi Imam Haramain kata tak, kita tafri'kan khilaf hukum tu pada kishr dan walad tu, dua masalah tu diasaskan atas masalah adakah rutubatul farash itu ataupun billatul farash pun boleh guna, ataupun balalul farash pun boleh guna, adakah dia itu suci ataupun dia najis. Kalau kita kata dia najis, maka kulit telur tu najis, cuma dimaafkan. Kalau kita kata dia suci, kulit tu suci, tak ada istilah dimaafkan. Habis. Kemudian mujami'un farjuhu fihi al-khilafu idza lam yasbiqil madyu aw najja binublati. Ini dia sini memang bila bab ni memang dia akan bahas tajuk ni, masalah zakar mujami' dia ni. Jadi kalau satu orang berjima', dia masukkan zakar dia dalam farash, dia masuk, macam mana nak taswir dia? Kemudian contohlah, dia masuk, contoh lagi kita kata, tapi lepas tu dia mandi juga. Ulama bahaskan adakah dia punya zakar tu mutanajis ataupun tak. Dia tafriq masalah macam tadi juga. Kalau kita kata madkhaluz zakar, rutubah yang ada pada madkhaluz zakar tu najis, maka zakar yang masuk ke kawasan tu pun akan dihukum najis. Fihi al-khilaf, itu masalahnya. Dalam masalah zakar mujami' ni adakah najis ke suci bila masuk ke dalam faraj tu, fihi al-khilaf. Al-khilaf merujuk kepada khilaf yang sebut tadi. Al-khilaf maksudnya khilaf pada masalah rutubatul faraj, adakah dia najis atau suci. Kalau dia najis, maka najislah zakar. Kalau dia suci, sucilah zakar tersebut. Boleh faham? Tapi khilaf tu bila? Khilaf itu kalau sebelum itu tidak ada keluar mazi. Kalau sebelum tu ada keluar mazi tanpa khilaf, memang zakar tu adalah najis. Yang khilaf tu dua syarat, dua surah, dua syarat, iaitu sebelum berlakunya dukhul itu, idkhaluz zakar, tidak ada keluar mani, mazi. Mazi kan najis. Bila mazi najis kena dekat zakar, maka zakar najis lah, masuk dah tu lagi najis. Ataupun najja binublatihi, ataupun apa, najja tu dia beristinja. Dia beristinja dengan batu kan. Istinja dengan batu. Jadi orang yang istinja dengan batu, zakar dia tu najis kan. Itu memang tak ada khilaf lah. Bila masuk kawasan tu kena basah pula, najis pula. Okey, sama ada air mazi tu air mazi lelaki atau air mazi perempuan. Kalau ada air mazi pada lelaki atau perempuan, maka itu tanpa khilaf zakar tersebut dihukum sebagai najis. Okey, habis. Maniyuhu najisun fil halatain. Sebab itu kan dalam mazhab Syafi'i kita kata air mani adalah suci kecuali sebelum keluar air mani tu ada keluar air mazi. Jadi dekat kawasan lubang zakar tu ada air mazi. Jadi bila air mani keluar, air mani tu kena air mazi, maka air mani tu menjadi najis. Air mani itu dihukum suci kalau sebelum itu tidak ada keluar air mazi. Dua,
sebelum itu tidak ada keluar air mazi, atau sebelum ataupun orang itu tidak istinja dengan batu. Kalau dia istinja dengan batu, dia kencing dan istinja dengan batu, maka air mani yang keluar tu masa ketiga itu, masa kalau dia tak basuh lah, selepas istinja dengan batu tu, maka air mani itu meniupkan najis. Faham? Okey. Mazhab Syafi'i, mazhab Hanafi air mani najis. Okey, mani yuhu najisun fil halatain. Air mani dia najis dalam dua-dua hal tadi. Dua-dua hal tadi itulah. Hal pertama apa? Sabqul madhi qabla khurujil mani. Hal yang kedua ialah diistinja dengan batu. Okey, faham kan? Jadi masa kita ajar bab mani itu adalah suci kecuali dalam berapa surah dia adalah najis. Itulah surah. Tak? Ataupun orang tu dia kena penyakit salisil baul. Sama lah. Maka air mani dia pun dihukum sebagai najis. Maknanya dia ada jadi beza lah. Nak kena basuh ke tak kena basuh air mani tu. Jadi kalau berlaku keluar air mani dalam dua surah ni, kena basuh air mani tu, wajib. Main tak sah. Kalau tidak dalam dua surah ni, maka tidak wajib dibasuh. Okey. Tapi mazhab Hanafi dia lain. Dia mazhab Hanafi air mani najis. Lepas tu kita istidlal dengan hadis Sayyidatina Aisyah, Nabi keluar pergi sembahyang, beliau hanya mengikis sahaja kesan air mani yang ada pada kain. So, macam mana kamu kata air mani najis? Nabi pakai kain yang ada kesan air mani, yang tak dibasuh dengan air, basuh kikis je. Jadi itu antara dalil Syafi'i, maksudnya air mani tak najis sebab Nabi pakai kain tu. Maka dia jawab macam ni. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah dia macam ni, air mani ni kalau dia basah wajib basuh dengan air. Kalau dia kering, kikir dah cukup. Dia kata najis, tapi cuma cara basuh dia kikir. Kita kata tak ada cara basuh najis melainkan basuh dengan air saja. Tapi oleh kerana dalam mazhab dia ada cara basuh najis selain guna air. Sebab tu dalam mazhab Hanafi, basuh najis boleh guna air kelapa. Ma'id, asalkan dia ma'id. Ambil wudu tak boleh basuh najis. Sebab dia kata maksud basuh najis, hilangkan najis tu. Hilangkan air ke, hilangkan dengan matahari ke, semua boleh. Asalkan najis tu dah tak ada. Maksud dia hilang. Air bukan maksud. Air hanya wasilah untuk menghilangkannya. Itu ada antara bahasan lah. Jadi air kelapa boleh, tapi wudu tak boleh. Mesti menggunakan air. Okey. Apa benda ni? Maniyun najis fil halataini. Maniyuhu najisun fil halataini kaza rutubatun. Kaza rutubatun. Betul lah. Qul lahu yufta bihujratihi. Tengok dia punya tu. Qul lahu kembali kepada mujami' kan? Kembali kepada mujami'. Hijrah dengan makna basuh. Itu dia apa? Lagi yufta basuh. Asal hijrah tu dari mana basuh? Maksudnya kaza, apa maksud kaza rutubah? Maksudnya seperti mana air mani najis dalam dua situasi tadi, maka begitulah juga rutubatul farash najis dalam dua surah tadi. Itu maksud kaza rutubah. Kan kita kata rutubatul farash tu kan suci. Tapi kalau rutubatul farash tu keluar selepas dia keluar mazi, jadi bila rutubatul farash tu keluar kena air mazi, maka dia jadilah najis. Ataupun perempuan tu dia istinja dengan batu, jadi ada lagi kesan-kesan najis. Jadi bila rutubatul farash tu keluar kena pada atharul istinja tadi, maka
Itu maksud kadza rutubatun. Itu maksud ibarat kadza rutubatun. Okey. Qul lahu, bagi tahu kepada orang yang bertanya. Bagi tahu kepada orang yang bertanya. Difatwakan dengan itu tak pasti. Bihijrati maksudnya meninggalkannya. Mungkin maksud meninggalkannya kena masuk. Bitaharruz alaihi idza jama'a taharruza min rutubatil farj. Coba hati-hati. Ya kata la yatasawwar kullu manin tahir min dzakari man bihi salisul bawli aw al-madhi aw al-wadini wa alaihi idza jama'a at-taharruz min rutubatil farj. Mani tak boleh ditasawur dia itu suci kalau satu orang tu ada hawa bazi sebelum. Tengok. Tu nak habis bateri. Ambil lagi. Tujuan. قل له يفتى بهجرته dua. Mana? Betul-betul kunci itu sama macam Al-Quran. Bila halat saya mengenai tak. Semakin halatan kadza rutubat. Kullu muftahi. Tengok lagi sikit. Okey, sambung lagi. Allahumma salli. Apa dah? Tariyatun li dima'il haidhi mu'qibatun fi tuhriha nazarun tusma biqassatihi. Habis. Dia bawa masalah qassah. Dia kata qassah ni ialah bila perempuan tu ditarifkan kat sini lah, ialah satu lendiran putih yang keluar daripada perempuan selepas haid dia dah putus. Dia keluar, dia panggil qassah. Masalah qassah kat sini dia panggil tariyah. Tariyatun lidima'il haidhi mu'qibatun fi tuhriha nazarun tusma biqassatihi. Jadi tentang qassah tu, apakah hukum dia? Maka dia kata fi tuhriha nazarun. Dalam masalah suci ataupun tidak sucinya dia ada khilaf, nazar. Maksudnya ada pandangan yang berbeza, mengatakan dia suci ataupun tidak. Tapi dalam hasyiah ni dia kata pendapat yang muktamad dia adalah suci. Tariyatun lidima'il haidhi mu'qibah. Dia macam ni sebenarnya ibaratnya, tariyatun mu'qibatun lidima'il haid. Mu'qibah tu maksudnya datang selepas.
Tariyatun mu'qibatun lidima'il haid. Itu dia punya ibarat dia. Tariyah maksudnya rutubatul farj, yang bayda, lendiran putih yang keluar daripada perempuan selepas terputusnya, dah habis darah haid dia, ada keluar lendir putih, maka yang lendir itu dihukum najis ataupun tidak, maka dia suci ataupun tidak suci, ada khilaf. Namun pendapat yang mu'tamad dia di dalam syarah ini, hukumnya dia adalah suci. Tusma biqassatihi. Tariyah tadi dia dinamakan qassah. Tu maksud tusma, maksudnya tusamma. Dia dinamakan dengan qassah. Habis. Kemudian dia bawa masalah apa ni? Buah zaitun. Buah zaitun rendam dalam cecair najis. Itu tajuk dia. Zaitunatun, sebiji buah zaitun ataupun buah zaitun, jenis buah zaitun yang direndam dalam cecair najis. Faghaslu zahiriha, maka membasuh luar saja, luaran buah tu sudah memadai. Itu maksud faghaslu zahiriha. Kita tak perlu nak perah. Tak macam tadilah, macam daging tadi, tak perlu nak perah, tak perlu nak rendam dengan air yang mutlak balik ke, tak perlu. Kita basuh luar dia saja, maka hukum dia adalah sama. Okey. Faghaslu zahiriha kafin, membasuh permukaan luar dia saja sudah memadai. Dia kata sama dengan masalah jabnah. Jabnah ni keju lah, juban keju. Jadi masalah dia kata sama macam masalah keju. Maksudnya keju, dia kata keju tu masuk tikus, kena atas dia punya permukaan dia. Dia bukan cair lah. Jadi cara nak bersihkan ni, kita hanya basuh, cuci sampai hilang ain, bau ke, ada warna ke, maka kawasan tu dikira bersih. Kita tak perlu buang semua. Kalau kita boleh masuk, hilangkan, maka samalah juga. Maksud dia sama daripada segi ghaslu zahiri kafi, membasuh permukaan saja sudah memadai. Seperti mana dia bukan sama dari segi keju tu direndam dalam ma'id najis, bukan sama dari segi tu. Dia sama dari segi terkena najis, maka membasuh permukaan sudah dimadai. Kan masalah keju tu kan ada hadis tikus jatuh. Jadi kita bezakan antara cair dengan keras. Kalau dia cair, halas, Nabi suruh buang semua sekali, kan? Tapi kalau benda itu keras, masuk tikus, Nabi kata buang bangkai tu dan buang yang sekelilingnya. Buanglah. Tapi kalau nak basuh, boleh dibasuh, kan? Tapi dia dengan sebab masuknya najis, dia tak najiskan semua. Dia tak ada berlaku saroyah, dia panggil. Dia tak ada berlaku merebak. Merebak tu hanya akan berlaku kalau benda tu cair. Kalau benda tu tidak cair, dia tak ada berlaku merebaknya najis. Faham tak? Okey. Sebab tu kalau contohnya kan, baju kita basah, kena najis, kena nak tak cicak sini. Jadi ada orang dia basuh semua sini. Tak. Sebab dia kata sini aja. Sini. Dia jangkit. Dia kan jangkit. Ada. Sebab bila dia ada dalam baju, dia bukan cair. Dia tak ada merebak. Kita hanya wajib basuh tai cicak tu. Kan dia ada kembang kan. Kawasan yang kembang, yang ada warna kesan daripada tai cicak, yang tu je basuh. Tak wajib basuh habis semua. Semua yang basah dia basuh. Jadi kalau basah di sini, dia cucuk air lagi. Ambil sini. Perah lagi. Tak bagi hilang. Tak perlu, kan? Dia tak ada rebah sebab ini tidak dikira cair. Ini semua kira asin. Yang tu kalau dalam bekas, barulah masuk najis walaupun sedikit dan kurang 2 bola, maka dia akan menajiskan air tersebut. Okey? Habis. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sikinatun suqiyat bisum zahiriha kabatinin lahuma tuhurun bighaslati. Ini pun dalam kitab. Dalam kitab memang ulama bawa furuk ni. Dia masalah apa? Masalah pisau, pedang. Okey, kemudian apa lagi? Pisau, pedang, khamrah.
masalah tempayan arak. Okey, 3. Pisau, pedang dengan tempayan arak. Apa maksud dia? Dia pisau, masa proses pembuatan tu, kan masa dia dibuat tu, dia punya besi dia telah disirami dengan racun, dia kata. Zahirnya racun ni adalah racun yang najis. Okey, dia kata sikinatun suqiyat bisum. Sikinah, pisau yang mana dia telah diletakkan racun pada pisau. Yang orang letak racun kan. Jadi racun tu yang dimaksudkan racun najis lah. Kalau racun tak najis tak ada apa-apa isu lah. Racun tu najis. Sekarang ni nak basuh pisau tu, adakah kita basuh dalam? Okey, macam mana cara nak basuh? Basuh dia kita cuci kat luar lah. Sebab pisau tu dia tak ada serapan sampai ke dalam. Sebab pisau tu kan kita akan bawa masuk dalam sembahyang. Contohnya lah kerih ke apa ke. Jadi kalau dia telah dicucur dengan racun yang najis, cara nak basuh dia, adakah ada cara lain? Maksudnya sebab kita nak pastikan basuh zahir dan juga batin, takut ada serapan sampai ke dalam air tu masuk ke dalam bilah pisau tersebut, tak perlu. Dia kata sikinatun suqiyat bisummi zahiruha kabatinin lahuma tuhrun bighaslati. Pisau yang disirami dengan racun, zahirnya seperti batin. Bagi keduanya suci dengan cara membasuhnya. Cara membasuhnya. Basuh mana? Basuh zahir saja. Basuh batinnya tak perlu. Wa qila tuhmah wa tusqa bit-tuhuri lahu waqta' biha yabisan fi hali yubsati. Ada satu qil kata cara nak cuci pisau tu kita kena panaskan balik. Lepas tu kan pisau bila panas kan, besi kan masa buat panas tu dia akan ada tuang air. Dia kata cara nak cuci tu dia yang suqiyat tu berlaku masa panaskan tu lah. Masa panaskan tu, jadi dia telah buat racun. Mungkin nak bagi dia punya besi tu ada bisa ke, maka dia buat racun tu pula najis. Macam ular ke, bisa ular. Bisa ular kan najis. Jadi nak cuci dia, kita cuci luar saja. Ini bukan masalah pisau yang salut dengan najis, bukan. Itu lagi jelas. Ini masa proses pembuatan tu suqiyat bisuk. Jadi masa dia tengah panas tu mungkin dia lembut sikit, ada unsur boleh serap dalam. Itu yang dibahaskan. Jadi dia kata tak perlu. Ada qil kata cara nak basuh pisau tu ialah kita panaskan, kemudian kita kena tusqa bit tahur. Kena tuang air yang suci. Masa panas kan, merah, lepas tu tuang air. Barulah pisau tu jadi bersih. Kalau tak, dia suci luar, dalam tak bersih. Kalau bawa masuk dalam semayang tidak sah. Ini atas qaul yang kedua. Wa qila tuhma wa tusqa bit tahur. Bit tahuri lahu waqta' biha yabisan. Waqta' biha yabisan fi hali yubsatihi. Waqta', potonglah dengannya akan yang kering pada masa keringnya. Kenapa dia bawa masalah kering ni? Waqta' biha yabisan fi hali yubsati. Baca dia macam tu. Ai idza lam yahkum bi tahiratiha 'ala al-marjuh falaka an tastamilha bil asya'i ya bisa tu maksud dia. Dia kata kalau kita hukum pisau tu tak suci, kan? Maka kita hanya boleh guna potong benda yang kering je. Tak boleh guna potong benda yang basah. Itu maksud dia. Faham? Faqta' biha yabisan fi hali yubsati.
Kalau nak potong daging, kalau kita potong daging, daging tu jadi mutanajis. Maksudnya sama ada atas qaul dhaif ataupun dalam keadaan memang pisau tu mutanajis. Kita tak basuh. Maka kalau nak potong benda yang kering. Tapi kalau kita potong juga boleh, lepas tu basuh lah. Kan? Macam contohnya orang kata masalah potong ayam kan. Kan orang potong ayam, potong sekali 10 ekor. Adakah setiap kali kita potong tu kena basuh pisau tu? Kena basuh tak? Ataupun kan sekarang ada, kalau sekarang kedai ayam tu dia letak pipe kecil. Dia letak apa? Ni maksudnya air mengalir je dekat ujung pisau tu. Kalau kita potong seekor, nanti terus air tu dia akan basuh. Syarat tak? Tak syarat kan? Tak syarat. Walaupun pisau tu ada najis, kalau kita sembelih binatang, sembelih sah. Jangan pisau tu sendiri buat daripada benda yang najis. Tapi kalau ada najis atau dia ada darah yang kita tak basuh, lepas tu kita sembelih sampai 10 ekor, 20 ekor, ataupun dia cuci pisau tu dengan cara bukan cara cuci yang sebenar, maknanya dia cara nak hilangkan darah, dia celup je dalam air yang sedikit, lepas tu jadi putih lah. Tapi pisau tu masih dihukum mutanajis. Tapi kalau sembelih bukan makan, dia boleh apa? Dia sah, boleh dimakan. Wallahu akbar. Was-sayfu idza fasadat bil ma' saqalatuhu famalikun qad 'afa 'anhu bimashatihi. Dia perbahasan tentang masalah cara nak cuci sesuatu yang saqil. Cara nak cuci sesuatu yang saqil. Saqil ni macam apa? Saqil ni benda yang tidak menyerat. Itu saqil, macam cermin. Cermin ni kan, ini dipanggil saqil. Cermin ataupun pisau, dia jenis air tak menyerat dalam dia. Benda-benda macam tu. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah, kalau pisau kena najis, cara nak cuci, kita ambil kain basah, kita lap. Dah, pisau tu suci. Mazhab Syafi'i tak boleh, air tak mengalir. Kan? Mazhab Imam Abu Hanifah memadai, kalau ni contohnya, ini kena najis kan? Jadi dia tak ada serapan, so kita basah je bagi. Sapu je dengan kain basah, maka dihukum suci. Jadi di situ digunakan fatwa untuk masalah kalau handphone kena najis. Mazhab Syafi'i kena cuci air. Cuci air, masya-Allah. Jadi inilah dia punya ruang dia. Mazhab Malik dia tafsil. Kalau benda tu cucur dengan air merosakkan benda tu, maka kita tak wajib cucur dengan air. Kita lap saja sudah memadai. Jadi boleh digunakan untuk masalah handphone yang seumpamanya yang kita sayang sangat tu, maka hukum dia was-sayfu idza fasadat. Sayf tu contoh je, kan? Was-sayfu idza fasadat bil ma'i saqalatuhu fa malikun qad 'afa 'anhu bi mishatihi. Mazhab Malik, mazhab Imam Abu Hanifah tak ada syarat apa? Khauful fasad. Dia memang saqil, cara cuci dia memadai masah. Maksudnya pedang tu kita ambil kain basah lah. Bas. Walaupun mana air mengalir, tapi hilanglah darah tu hilang, najis tu hilang, dah memadai. Sama lah juga kalau kira handphone tu saqil lah, dia punya cermin, skrin dan semua saqil. Jadi kalau kena, maka hukumnya adalah najis. Kalau dalam lantai masuk saqil. Saqil. Maksudnya kalau lantai lap je. Lap. Yang tidak menyerap. Okey. Seterusnya, wa khamratun qad ghalat fi ad-danni thumma hadat amma ala qad afaw ma' batni jarratihi tathiru jarrin wa zarfil khamri jumlatuhu بصبك الماء لا تقطير رشحته وقال أحمد لا بل كسر جرتها وشق ظرف لها حتم لإهانته قليل الشعر على جلد الدباغ له حكم الطهارة في منصوص روضته. Masya Allah. Banyak lagi. Tak tahu nak laju macam mana lagi. Jadi dia bawa masalah wa khamratun qad ghalat fid dan summa hadat amma ala qad afaw ma' batni jarrati. Ni masalah ni memang mutamad.
bila kita tengok dalam Muqaddimah Ad-Dharamiyah, kita belajar bab apa? Bab arak yang bertukar jadi cuka. Arak tu kan najis, kita buh dalam tempayan. Bila arak tu bertukar menjadi cuka, maka cecair tu hukumnya suci. Dorak, hukumnya suci. Itu biasalah dengan syarat-syaratnya. Tapi kan tempayan tu, arak ni bila sebelum dia cuka tu, dia akan ada proses ghalayan. Dia gila, dia naik. Dia macam kita rebus sesuatu kan, naik. Dia punya sebenarnya arak tu separuh tempayannya, tapi waktu dia menggila tu dia naik atas lah. Naik atas, lepas tu dia turun balik. Masa dia naik atas, arak tu akan kena dinding-dinding tempayan. Dinding-dinding tempayan. Yang jadi cuka yang bawah tu je. Dinding tempayan tu maknanya pernah mutanajis dengan apa? Dengan arak. Jadi kalau lah dinding tu kita hukum najis, cuka tu kita hukum suci, kita keluarkan cuka je najis balik. Betul tak? Sebab dia akan lalu dinding yang atas tu. Itu maksud dia. Jadi ulama kata, oleh kerana cuka tu dalam Muqaddimah cuka tu najis, dan dinding yang kena dengan arak waktu dia ghalayan, dinding itu pun dihukum dimaafkan, dihukum suci dan dihukum dimaafkan. Itu yang dimaksudkan kat sini. Wa khamratun qad ghalat fid dan tu maksudnya tempayan arak lah. Dan bermula arak yang mana telah membuak di dalam tempayan, summa hadat maksudnya hadaat, kemudian dia telah dia telah apa dipanggil, dia telah kendur balik, maknanya dia gila, lepas tu dia turun balik. Dia apa dia panggil? Mendak. Panggil apa? Surut. Surut. Boleh lah, surut. Amma tu muta'alliq kepada qad afau amma ala ma'batni jarratihi. Ulama telah memaafkan bahagian yang mana waktu arak tu naik, itu dimaafkan, dan dia punya perut apa? Perut jarrah itu pun dimaafkan. Sebab apa dia macam ni? Kalau orang nak fikir teknikal lah. Okey, memang betul.